Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami nak menerangkan tentang ulasan tentang platform pembelajaran bahasa dan dikaitkan dengan teori pembelajaran bahasa. Menerangkan tentang latar belakang pelajar yang pertama, responden yang pertama merupakan nama beliau merupakan Ahmad Nabil Abdul Jalil yang berumur 21 tahun. Beliau sekarang sedang melanjutkan pengajian diploma pembantu perubatan iaitu MA di Universiti PIKOMS. Beliau telah memulakan pengajian pada peringkat sekolah rendah menggunakan ketiga-tiga bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Bahasa Melayu pada peringkat awal, bahasa Inggeris dan bahasa Arab pada peringkat semasa dia bersekolah di sekolah agama. Okey, yang seterusnya pemulihan bahasa pertama beliau merupakan bahasa Melayu yang diterapkan sejak daripada kecil. Bahasa yang sering dia lakukan interaksi bersama dengan keluarga beliau. Okey, pemulihan bahasa kedua beliau merupakan pembahasa Inggeris. Beliau mempelajari bahasa Inggeris ketika mula bersekolah iaitu di sekolah rendah dengan mempelajari basic-basic tentang bahasa Inggeris, perkataan-perkataan baharu dan sebagainya. Pemulihan bahasa Inggeris merupakan pembelajaran hanya secara formal sahaja. Okey, yang ketiga merupakan pemulihan bahasa Arab. Juga bermula ketika beliau mula bersekolah iaitu pembelajaran formal di sekolah rendah Jacob dan juga di sekolah agama mempelajari bahasa Arab tapi pada peringkat awal. Beliau juga melakukan interaksi secara informal dengan ibu beliau kerana ibu beliau merupakan guru bahasa Arab. Jadi beliau kerap kali mempelajari bahasa Arab di rumah dengan ibunya. Merupakan responden seterusnya. Beliau diberi nama Nur Syamimi binti Muhammad Sani. Beliau berumur 20 tahun. Sekarang beliau telah melanjutkan pengajian di peringkat ijazah bahasa Arab Syariah Islamiyah di Universiti Al-Azhar. Beliau juga bermula daripada peringkat sekolah rendah. Pengajian beliau bermula daripada peringkat sekolah rendah menggunakan ketiga-tiga bahasa. Bahasa yang pertama beliau merupakan bahasa Melayu, iaitu bahasa yang sering digunakan semasa berinteraksi bersama-sama rakan, kawan-kawan dan juga guru-guru. Kemudian pemulihan bahasa kedua beliau merupakan bahasa Inggeris iaitu pembelajaran secara formal di sekolah pada tahap sekolah rendah juga. Sehingga kini beliau masih menggunakan bahasa tersebut kerana beliau sedang belajar di luar negara. Dan seterusnya pemulihan bahasa ketiga beliau iaitu bahasa Arab juga bermula semasa beliau bersekolah rendah pada peringkat Jacob dan juga sekolah agama, dan beliau telah melanjutkan pelajaran di sekolah agama serta sekarang beliau mempelajari bahasa Arab di Universiti Al-Azhar. Beliau mempelajari bahasa ini secara informal dan juga secara formal. Formal adalah sewaktu pembelajaran beliau di sekolah, manakala informal adalah pada waktu beliau berbual bersama orang-orang Arab di sana, dipanggil dengan bahasa Ami iaitu bahasa pasar orang Arab. Maupun di peringkat formal beliau mempelajari bahasa Fusha iaitu bahasa baku, kalau kita panggil bahasa baku di Malaysia. Beliau memperolehi bahasa Arab melalui pembelajaran informal dan formal. Seterusnya merupakan latar belakang platform bahasa. Okey, kedua-dua responden didapati menggunakan aplikasi Google Translate dalam pembelajaran bahasa mereka. Aplikasi Google Translate dikatakan oleh mereka amat membantu mereka dalam mempelajari bahasa mereka untuk mencari makna-makna tertentu. Aplikasi ini digunakan dan difokuskan dalam mempelajari bahasa ketiga mereka iaitu bahasa Arab.
aplikasi ini, latar belakang aplikasi ini adalah aplikasi ini telah dilancarkan pada 28 April 2006 dan aplikasi ini mengandungi sebanyak 100 sehingga kini aplikasi ini mengandungi sebanyak 109 bahasa untuk diterjemah. Aplikasi ini telah dibangunkan oleh Google dengan sistem penterjemahan yang bertujuan untuk menterjemah perkataan, teks dan laman web ke sesuatu bahasa lain mengikut ketetapan. Menurut kedua-dua pelajar ini, mereka menggunakan Google Translate untuk menterjemah teks-teks pembelajaran mereka yang di dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris untuk difahami. Namun begitu, aplikasi ini banyak terdapat juga kelemahan kerana tidak semestinya setiap terjemahan itu adalah tepat. Seterusnya, kita akan lihat ke teori berkaitan kajian ini yang akan diterangkan oleh peserta lain. Seterusnya, tentang teori berkaitan dengan kajian. Yang pertama adalah teori perspektif sosio-kebudayaan. Teori sosio-budaya yang diperkenalkan oleh Vygotsky pada tahun 1978 menyatakan bahawa teori ini mengaitkan antara fungsi kebolehan fikiran yang dapat ditingkatkan melalui bantuan serta interaksi sosial. Teori ini juga mempunyai kaitan dengan zon perkembangan proksimal iaitu ZPD di mana seseorang itu dapat mencapai tahap yang lebih tinggi melalui bantuan. Responden 1, Ahmad Nabil menggunakan aplikasi Google Translate bagi membantu beliau mencapai makna yang tidak diketahui dalam sesuatu teks dalam pembelajaran bahasa Arab. Responden 2, Nur Syamimi menggunakan aplikasi yang sama bagi tujuan yang sama. Kedua-dua responden menggunakan aplikasi ini sebagai perantara mereka bagi mencapai sesuatu yang di luar tahap bahasa mereka. Kami menyatakan bahawa responden kami menggunakan teori perspektif sosio-kebudayaan ini kerana mereka, kedua-dua responden kami iaitu Ahmad Nabil dan Nur Syamimi telah menggunakan aplikasi Google Translate sebagai bantuan dalam pembelajaran bahasa Arab mereka. Kerana dalam teori ini memerlukan sesuatu bantuan dalam sesuatu pembelajaran bahasa. Seterusnya, scaffolding. Scaffolding menurut Vygotsky merupakan bantuan yang diberikan kepada seorang pelajar bahasa untuk mencapai kemahiran bahasa di tahap maksimum. Menurut Vygotsky, scaffolding berkait rapat dengan ZPD. Kemahiran baru yang diperoleh melalui ZPD perlu diberi bimbingan oleh guru. Kedua-dua responden menyatakan bahawa aplikasi Google Translate ini mempunyai kemampuan yang terbatas bagi membantu mereka mencapai kemahiran yang optimum dalam penggunaan bahasa kerana mereka memerlukan bantuan dari guru mahupun orang yang lebih pakar untuk memperbaiki kesalahan bahasa dalam pertuturan mereka. Manakala kelemahan yang kami dapati daripada melalui kajian scaffolding ini adalah di mana teori scaffolding ini memerlukan bantuan atau guide dari seorang guru atau orang yang lebih pakar. Akan tetapi dalam aplikasi Google Translate yang responden kami menyatakan bahawa pembelajaran melalui aplikasi Google Translate adalah sangat terbatas kerana tidak dapat bimbingan atau guide dari orang yang lebih pakar untuk memperbaiki kesalahan mereka ketika mereka menuturkan bahasa tersebut iaitu bahasa Arab. Okey, seterusnya kelebihan yang dapat diperolehi oleh oleh kedua-dua responden dalam penggunaan mereka di dalam menggunakan aplikasi Google Translate dalam pembelajaran bahasa mereka. Okey. Kelebihan yang mereka dapati daripada penggunaan aplikasi ini, mereka mengatakan bahawa mereka telah diberi
kelebihan dari segi hypothesis input, yang mana hypothesis input ini merupakan salah satu daripada model monitor Krashen. Hypothesis input ini seperti yang kita ketahui, dia diperkenalkan oleh Krashen, yang mana dia menyatakan bahawa bahasa itu dapat diperolehi dengan memahami maklumat yang diterima sama ada melalui pembacaan atau pendengaran. Di sini Krashen mengatakan bahawa untuk memahami sesuatu maklumat yang kita terima adalah dapat diperolehi melalui pembacaan ataupun pendengaran. Dan Krashen juga menyatakan di dalam hipotesis ini bahawa pemahaman terhadap maklumat adalah satu proses memahami bahasa yang didengar atau dibaca, yang mana dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang sekarang ini perlu plus satu tambah dengan satu, iaitu kemampuan di peringkat yang lebih atas daripada kemampuan sebelum ini. Jadi berdasarkan daripada contoh daripada temu bual yang telah dijalankan, responden 1 iaitu Ahmad Nabil menggunakan aplikasi, yang mana beliau menggunakan aplikasi Google Translate bagi mencari makna perkataan yang tidak difahami dalam pembelajaran. Bermaksud Ahmad Nabil ini menggunakan Google Translate ni untuk mencari makna-makna bahasa Arab, makna-makna perkataan bahasa Arab, yang mana apabila beliau tidak mengetahuinya, beliau akan mencari makna tersebut menggunakan Google Translate lah di dalam bahasa, sama ada terjemahan tersebut ke dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, yang mana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merupakan bahasa pertama dan bahasa kedua yang beliau kuasai. Jadi dapat di sini dapat dilihat bahawa input iaitu perkataan yang beliau tidak ketahui ini merupakan input, iaitu merupakan input di mana yang diberikan dan beliau dapat mencapai makna yang tidak difahami itu menggunakan aplikasi ini, yang mana input yang diterima itu adalah satu peringkat lebih tinggi daripada kemampuan beliau, yang mana perkataan tidak diketahui itu dapat dikatakan sebagai input yang satu tahap lebih tinggi daripada pengetahuan sedia ada beliau. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa hipotesis input ini teori hipotesis input ini digunakan ataupun dapat dikaitkan dengan cara pembelajaran Ahmad Nabil, yang mana beliau mencari perkataan yang beliau tidak fahami dan beliau memperoleh makna atau terjemahan tersebut menggunakan aplikasi Google Translate, yang mana perkataan yang beliau tidak fahami itu dikatakan sebagai input, yang mana input itu merupakan satu tahap atau satu peringkat lebih tinggi daripada pengetahuan sedia ada yang beliau perolehi. Seterusnya ialah kekurangan yang dapat dilihat oleh responden dari segi pengubahsuaian input di dalam aplikasi Google Translate yang telah digunakan dalam pembelajaran bahasa mereka sendiri. Kedua-dua pelajar ini mengatakan atau menyatakan bahawa aplikasi tersebut kurang membantu mereka dalam melakukan pengubahsuaian maklumat yang diperoleh, yang mana dapat dilihat bahawa aplikasi Google Translate ini kurang membantu mereka untuk mempertingkatkan lagi kemahiran berbahasa mereka dalam pembelajaran bahasa mereka lah. Contohnya Nabil, iaitu Ahmad Nabil, responden pertama, beliau tidak dapat menggunakan perkataan yang diperolehi dalam pembentukan ayat kerana Google Translate, aplikasi Google Translate ni hanya menyediakan kemudahan terjemahan sahaja tanpa menyediakan maksud sesuatu perkataan itu dari segi tata bahasa, dari segi cara penggunaan yang betul di dalam suatu konteks ayat dan lain-lain. Maksudnya
pengetahuan yang diberikan ataupun input yang diberikan adalah terlalu terhad bagi kedua-dua responden ini untuk mengembangkan pembelajaran bahasa mereka. So, jadi pembentukan ayat di dalam bahasa Arab ini menggunakan perkataan yang sama perlu bergantung kepada konteks ayat yang ingin dibina. Yang mana untuk mereka seperti mana kita ketahui sesuatu perkataan itu mungkin mempunyai lebih daripada satu makna, yang mana setiap makna tersebut digunakan dalam konteks-konteks yang berbeza. Sedangkan di dalam Google Translate ini, aplikasi ini tidak menyediakan kemudahan tersebut seperti itu untuk pengguna-pengguna. Jadi dapat disimpulkan bahawa mereka mengatakan ini merupakan salah satu daripada kekurangan lah dalam penggunaan aplikasi yang mereka gunakan dalam pembelajaran bahasa. Begitu juga Syamimi, responden kedua, beliau juga mengatakan bahawa kadangkala makna yang diperolehi melalui aplikasi ini pun kurang tepat. Bermakna jadi daripada aplikasi, contohlah beliau mencari makna sesuatu perkataan dan beliau mengatakan bahawa beliau mendapati bahawa makna yang diberikan adalah tidak tepat. Jadi beliau terpaksa secara automatiknya beliau perlu untuk mengubah maksud perkataan tersebut mengikut konteks di dalam pembacaan beliau, supaya beliau dapat memahami input itu dengan jelas. Jadi beliau mengatakan bahawa beliau perlu untuk mengubah konteks, atau menyesuaikan perkataan yang diperoleh itu melalui aplikasi ini berdasarkan kepada konteks pembacaan beliau lah, agar input dapat difahami dengan jelas. Teori behavioris. Teori ini menyatakan bahawa pembelajaran bahasa berlaku apabila terdapat rangsangan ketika mempelajari bahasa, sama ada rangsangan negatif maupun rangsangan positif yang diberikan oleh satu pihak yang lain. Teori ini juga berlaku secara peniruan dan penghafalan. Maksudnya kat sini kita hafal atau tiru apa je yang seseorang tu bagi, sama ada positif atau negatif, kita hafal je. Okey. Teori behavioris ni dapat dilihat apabila kedua-dua responden menyatakan sekiranya mereka menemui perkataan yang tidak difahami dan mereka menggunakan aplikasi Google Translate untuk mencari makna. Mereka akan meniru cara sebutan serta menghafal perkataan baharu tersebut. Maksudnya dia gunakan Google Translate sebagai rangsangan, sebagai stimulus, macam guru. Lepas tu pelajar tersebut respon dan tiru serta menghafal dan menggunakan perkataan yang dia hafal tu dalam kehidupan harian. Okey. Kedua-dua responden menggunakan teori behavioris dalam pembelajaran bahasa mereka. Kelemahan aplikasi ini dapat dilihat dari sudut pandang linguistik adalah kedua-dua responden hanya boleh melakukan amalan peniruan dan penghafalan, namun mereka tidak dapat melakukan interaksi dan peluang untuk mengembangkan kemahiran bahasa. Sebab kalau belajar dengan cara penghafalan, bila cakap tu macam tak berapa berkesan. Sebab kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, fokus utama adalah mesej tu difahami. Behavioris ni dia fokus pada ketepatan bahasa. Dia macam mengabaikan kefasihan. Macam tu. Kedua-dua responden tidak dapat mengembangkan bahasa kerana aplikasi ini, iaitu aplikasi Google Translate, tidak memberi peluang kepada responden untuk mereka memberi pendapat
mereka terhadap bahasa yang digunakan. Menurut perspektif kognitif, pembelajaran bahasa dapat diperoleh dengan baik sekiranya responden diberi peluang untuk melakukan interaksi dua hala. Kognitif ni kan fokus kepada penggunaan bahasa dan bukan analisis bahasa. Pelajar dapat beri output yang asli, bukan semata-mata ikut atau tiru cikgu-cikgu macam tu atau orang-orang lain. Dia tak tiru, dia boleh beri output yang relevan dengan konteks pada masa tu.